Kau nak tambah dengan qul huwallah pun tidak. Dah 40 dah tuan-tuan. Ada di kalangan kita dah umur 60 dah tuan-tuan. Semayang seorang-seorang ni kok nak tambahkan sunat pun tak ada. Bang, 60 dah bang. Ni ustaz duk peringat, suruh berbekal, suruh tambah ibadat. Tapi kita masih lagi leka. Pasal apa? Ada di kalangan kita umur 60 dah. Kan, sembahyang berjamaah, okeylah. Ni sembahyang seorang-seorang, kau nak buat sunat pun tak. Kau lah habis sembahyang nak doa pun tidak. Kau habis sembahyang nak zikir pun tak. Kan, kau nak doa kepada Allah minta ampun pun tak. Pasal apa tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibaca kepada mereka ayat Allah. Dibaca ayat Allah tu masuk apa? Ayat Allah dibaca masa mana? Masa tazkirah. Dibaca ayat Allah masa mana? Masa kuliah. Dibaca ayat Allah masa mana? Masa tazkirah, khutbah, Jumaat dan sebagainya. Bila dibaca ayat Allah ketika khutbah, ketika tazkirah, ketika kuliah, walla, mereka akan berpaling. Berpaling tu apa tuan-tuan? Mustakbiran, kerana sombong. Ustaz duk peringat tuan-tuan, buatlah amal. Kita ni dekat nak kiamat dah. Kita dah habaq dah, Imam Sayyuti sebut bahawa kiamat ini daripada Nabi diutus sampailah kepada akhir zaman 1500 tahun. Tu pun tak sedar lagi tuan-tuan. Sebab apa? Walla, berpaling. Walla tu pasal apa? Mustakbiran, kerana sombong. Kenapa tuan-tuan tak mau dengar peringatan ni? Kerana sombong. Sombong tuan-tuan. Kita bagi ceramah, kan? Dia buat macam mana? Walla, dia berpaling. Kita habaq, dia buat dah. Ada tuan-tuan. Saya mengaji psikologi. Kenapa orang tu sombong? Di antaranya tuan-tuan, dia sombong kerana pangkatnya. Dia sombong kerana harta dia. Dia sombong dengan ilmu dia. Dia sombong kerana dia rasa dia hebat. Dia sombong kerana apa? Kerana jawatan, pangkat dan sebagainya ni. Bang, di antara sombongnya kita, apabila kita dengar sesuatu, kita tak nak tengok orang yang bercakap. Saya duk ceramah ni, tuan-tuan tak mau tengok saya. Sebab apa? Hati tuan-tuan duk main. Boleh pakai ustaz tu, dengar apa? Amin. Itu di antara sombong. Sombong kerana apa? Jawatan kita. Bang, apa ada jawatan? Bang, jangan sombong bang. Saya cerita tuan-tuan, pernah berlaku tahun 2006. Masa tu tuan-tuan, sebut senanglah, kalau ada yang kerja di Bank Simpanan Nasional, minta maaf lah. Tahun 2006. Masa tu bank ni tuan-tuan, di pejabat pos, saya ingat lagi. Betul tak? Tuan-tuan ingat tak? Kira nak buat urusan, mesti pejabat pos. Allah tuan-tuan, masa tu tak ada lagi ni nombor running number ni. Jadi macam mana? Siapa awal dia awal lah, kena beratuk panjang. Tak ada running number lah, tak apa. Ada running number dengan aircon sejuk. Masa tu tuan-tuan, panas nak mampu. Panas. Jadi pakat tuan-tuan beratuk. Dah beratuk, panas pula. Saya tu saya ingat, saya beratuk. Ni ramai lagi ni. Tuan-tuan, depan tu ialah seorang kani. Kani bank tu lah. Ya Allah, sombongnya. Sombong ni tuan-tuan, kita tak tahu pada diri kita. Macam saya tak tahu. Tuan-tuan tahu lah. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan, pada diri saya. Kita tengok orang, kita tahu. Orang bagi tahu, baru kita tahu kita sombong. Jadi kani tu, Allahu Akbar, cakap ni, jangan tanya lah. Kira nak maki lah. Lambat ke apa, dia mesti mari. Mereka nak marah orang lah. Muka macam jebon. Jebon tu istilah saya. Sebenarnya aku pun tak tahu jebon tu macam mana. Ni beratuk ni 15 orang. Depan saya ada seorang pakcik tua pakai tungkat. Saya kata kat pakcik tu, pakcik, selagi mai gilak kat pakcik, saya panggil pakcik duduk dulu. Dia kata selagi orang potong gilak, tak apa saya ada. Pakcik duduk dulu. Sampai kat saya lagi, saya panggil pakcik. Pakcik tu nak ambil pencen. Elok-elok sampai kat saya. Depan ni tak ada siapa dah. Jadi saya lah. Saya pun panggil pakcik tu. Pakcik mai. Mai. Pakcik tu mai. Kani ni tengok. Ni duk potong gilak ni bang. Dia marah pakcik tu. Saya kata dah dia memang ni, saya suruh dia duduk. Sampai kat saya panggil. Ni nak buat apa? Dia tanya macam tu. Rupanya pakcik ni tuan-tuan, dia lupa bawa kad pencen. Bila dia lupa, dia kata saya nak ambil pencen. Mana kad pencen? Dia tanya. Allah, lupa, dia kata. Lupa? Tak tahu ke prosedur bank? Nak ambil pencen kena ada kad pencen. Saya bawa kad penalan. Kad penalan tak boleh, dia kata. Dia terkekeh macam tu. Bila kata macam tu, saya duduk belakang. Encik, tak ada tolak ansur kah? Dia tanya saya, cik siapa? Tak ada apa.
Lagi dengan aku tak dapat, tuan-tuan. Saya pun tak ada apa. Dia marah. Orang duk main selalu ambil pencen. Bukan tak tahu. Tiap-tiap bulan orang ambil. Kena bawa kad pencen. Tak ada kad pencen. Saya nak buat urusan susah. Dia beritahu. Pom. Saya dengar tu. Saya berdesing telinga, tuan. Saya pun buat. Saya psikologi. Cik marah pak cik ni. Cuba cik bayang. Pak cik yang cik marah ni. Bapak cik. Cik sanggup marah ke? Simple aja. Bila saya kata macam tu, terus dia senyap. Kad Nelan dah tak? Dia minta kad Nelan dah. Pakcik tu ambil bagi tuan-tuan. Dia ambil kad Nelan. Lah 5 minit ya. Nah, boleh pula dah. Saya tengok, boleh pula dah. Tadi kata tak boleh. Rupanya tak ada tolak ansur. Sebab apa? Sombong. Tuan-tuan, pakcik tadi pegang duit, tengok muka saya, berlinang air mata. Nak, terima kasih nak tolong saya. Lepas tu saya tak apa, sama-sama. Pakcik tu keluar dalam hati, hang belah dah ni aku ni, tak lepas ni nampak ni. Ni apa bala nak kena ni kan? Saya pun, ni ada apa? Saya nak ambil duit. Tu siapa tu? Tak kenal. Ingat bawa dia? Dah. Dia nampak dah lagi tak boleh ambil, mampu kan? Allah, dia peletak. Saya kata buat baik-baik. Elok habis dia bagi. Saya keluar. Guard yang jaga. Ustaz dia kenal saya. Dia buat macam ni. Saya tak pasal apa? Lama dah kami duk geram. Ustaz hentam tu biar padan muka dia. Rupanya orang lama dah duk geram tapi tak berani tegur. Saya kata macam tu psikologi, tuan-tuan. Ingat psikologi, bila orang marah kita buat nada rendah. Contohnya kalau suami marah, "Hei, masak belum?" "Belum lagi bang." Lemah tu. Ini dah masak belum? Kawan tu terkejut, tuan-tuan. Lepas tu tengah masak, dah marah, dah bengang. Masak siap. "Bang, siap!" Kawan tu tengah berak, teri naik balik, tuan-tuan. Sebab apa? Tension, tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, ni bila orang marah nada rendah. Saya buat nada rendah macam mana? Senang aja. Kalaulah ini bapak cik sanggup marah ke? Tu terasa hati dia. Tuan-tuan, peristiwa ni berlaku, tuan-tuan, 2006. 6 tahun lepas tu, 2012, saya jumpa pak cik ni di bank Islam. Masa tu saya pun tak kenal. Masa tu, tuan-tuan, dah pakai tu cucuk duit. Auto, mesin auto dah. Saya duduk beratung. Tiba-tiba ada seorang pak cik tua. Dia tak pakai tungkat. Dia cuit saya. "Anak," saya pun kali "ada apa pak cik?" "Anak kenal saya?" "Dah." "Anak tak kenal ke?" "Dah." Anak lah yang tolong pak cik 6 tahun dulu ambil duit di bank simpanan nasional." Saya kata, "Pak cik ke? Tungkat tak pakai dah?" "Alhamdulillah ustaz, saya dulu gautnya sihat ustaz." Tengok, dia ingat kita 6 tahun dulu. Sebab apa bang? Jangan sombong bang. Dunia ni sombong, rugi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita deal dengan manusia. Hari ni kita marah orang, satu hari orang boleh marah kita. Tuan-tuan, ni ceramah saya nampak kasar kan? Satu hari orang ceramah kat aku juga. Kita nak sombong apa? Sebab kita saling memerlukan. Pernah satu cerita, tuan-tuan. Saya mengaji psikologi. Kami di hospital ada orang cerita, kalaulah pakar psikologi duduk di hospital, dia orang tak hormat. Dia orang akan hormat siapa? Pakar psikiatri. Satu ketika, tuan-tuan, ni cerita dalam hospital. Ada satu orang gila naik tiang. Kita saling memerlukan, jangan sombong bang. Naik tiang ni. Bila naik tiang, depa tak panggil pakar psikologi. Depa panggil apa? Pakar psikiatri. "Doktor, ada orang gila, doktor, nama Mat. Mat ni naik tiang, turun doktor pergi tengok sat, bagi turun." Doktor dia pergi, "Mat, turun." "Tak turun, aku terbang." Tengok orang gila tu lagi naik. Depa pun penin. Bila penin baru cari psikologi. Walaupun psikologi tu, tuan-tuan, dia PhD, tapi orang buat tak tahu lah. Sebab psikologi. Jadi depa pergi jumpa, "Ni tolong Ustaz, doktor, ni ada Mat ni. Dia kami suruh turun, dia tak mau turun, kami nak terbang lagi dia naik. Nak buat macam mana?" Psikologi, tuan-tuan, kadang-kadang dia ada otak yang hebat. Otak apa? Out of the box. Doktor ni kadang betul ya. Macam ni sakit, kena operate macam ni. Dia tak boleh fikir benda yang pelik. Buat pelik lagi, operate mati macam tu. Psikologi dia boleh fikir out of the box. Macam mana nak buat? Panggil yang gila sama dengan dia. Nama apa? Nama Yusuf. Ada tak? Ada nama Yusuf?
Dekat-dekat nak gila tu. Usop. Gila ni pun boleh cakap. Usop. Ada apa? Doktor. Ni, mak ni gila. Mak ni. Aku suruh turun, dia tak mau turun. Hang bagi tahu turun, tak turun, hang terbang. Usop ni pi. Mak, turun. Tak turun, aku terbang. Terus mak tu turun. Bila turun, orang tanya mak ni hak gila ni. Pasal apa doktor tadi suruh turun, hang tak turun, lagi naik. Pasal apa Yusuf suruh turun, hang turun. Gila pun boleh cakap. Dia kata doktor suruh turun nak terbang, doktor tak buat. Dia kata tapi cop garanti. Menunjukkan tuan-tuan, kita saling memerlukan. Jangan sombong bang. Jangan sombong bang. Dunia ni sementara aja. Kita memerlukan orang. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Mati ada orang mandi jenazah kita. Tak ada orang boleh mandi jenazah sendiri kecuali seorang wali Allah nama Husam bin Abbas. Ini wali Allah. Kita memerlukan orang. Sebab tu jangan sombong. Saya cerita lagi. Pernah satu ketika saya belajar, saya mengaji lah, bukan mengaji, kerja di sekolah. Saya dulu cikgu tuan. Ada seorang pengetua perempuan, Allah, bukan sombong, berletiak ni jangan tanya. Kalau dia duduk dalam mesyuarat tu, dia cakap 5 jam bukan selesai masalah pun. Orang lelaki senang lah, 5 minit selesai. Hang buat, hang jadi pengurusi, hang tulis minit mesyuarat. Oh, lelaki 5 minit lah. Perempuan tu nak pilih pengurusi, ni kita nak lancik pengurusi ni agak-agak siapa, 10 minit tak selesai, sejam tak selesai. Boleh tiap lah. Cikgu cukup meluat. Satu lagi minta cuti, tak ada harapan. Minta cuti memang tak ada harapan. Dia boleh tiap, dia marah. Satu hari tuan-tuan, anak saya nak kena operate hernia nombor 2. Tuan-tuan tahu kan hernia kan? Jadi saya pun isilah borang. Cikgu lain lalu, Ustaz buat apa? Saya nak ambil cuti 2 hari. Ustaz nak ambil cuti? Ustaz tak ada harapan Ustaz weh. Saya kata pasal apa? Ustaz memang dia tak bagi punya. Ustaz PMA MC. Saya kata saya psikologi, belum cuba belum tahu. Dia berkata apa? Memang dah tahu. Dosa dopi lah. Memang tak dapatnya. Saya kata try tengok. Nak try happy lah. Ustaz PMA MC tak apa lagi. Tak apa, try. Kita pun isi borang. Nak masuk pejabat pengetua, pejabat Kani lah. Sampai-sampai Kani tahan. Ni Ustaz nak pergi mana? Nak jumpa pengetua. Ustaz nak buat apa? Nak ambil cuti. Tak Ustaz, pergi balik Ustaz, pergi ambil MC lah. Saya kata nak try tengok. Ustaz tak payah try lah, kami tahu dah. Memang tak dapat punya. Ustaz ambil MC, ganti dapat. Saya kata saya psikologi. Dia kata apa? Psikologi makji apa makji apa dia kata. Memang tak dapat punya. Saya kata nak try tengok, nak try. Tak try. Kita pun ketuk pintu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab macam tu. Lepas tu kita pun tolak. Ada apa? Tak ada apa. Terus tutup pintu. Dia kata apa? Takkan tak ada apa. Memang suara dia macam tu. Takkan tak ada apa. Nak main jumpa saya. Main masuk. Allahu Akbar. Kita nak masuk ni tuan-tuan, ketak nak mampus. Nak bagi ni. Dia main. Ada apa Ustaz? Ingat, orang marah kita buat nada rendah. Puan Hajar, anak saya nak operate hernia. Dia nak ambil cuti 2 hari boleh tak? Anak sakit tak? Sakit. Hernia tak? Mana borang? Oh, turun minta. Saya pun dia ambil borang, turun dia sign. Lepas dia sign, dia tengok saya. Nah, dia kata, siapa ambil tu? Loh, dia sign pula dah. 2 hari tak tanya apa pun. Dia tengok muka saya, dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya pun heran, pasal apa ni? Saya pun pegang-pegang. Terima kasih Puan Hajar, terima kasih. Nanti tak sebut dia, I love you. Tak pernah dapat ni kan? Ish, Allah Akbar, buka-buka kan. Ni Kani. Jangan Ustaz, dapat tak dapat? Saya pun tunjuk kan. Sign bro. Tengok kaki ya. Dia kata, Ustaz macam mana boleh dapat? Oh, psikologi bro. Sabar dia pun. Weh, Ustaz dapat tu, selalu orang tak dapat tu. Macam mana Ustaz? Ayat memang bagus. Saya kata ada. Tuan-tuan bawa anak nak pergi operate. Rupanya anak saya tak kritikal. Kena ambil 2 hari lagi. Tuan-tuan bayang nak telefon 2 hari lagi. Bala macam mana nak buat? Allah. Telefon juga. Telefon. Rupanya dia simpan telefon saya. Elok-elok saya telefon tu dia angkat. Assalamualaikum Ustaz. Dia kenal ya. Puan Hajar. Ada apa pula?
Allah, kita nak habaq cuti ni. Puan Haji, anak saya tak kritikal, kena ambil 2 hari lagi. Boleh tak Puan Haji? Tak apa. Tak apa tu maksud apa? Boleh lah tu. Nak tanya apa pula? Kita ni. Terima kasih. Takkan nak kata I love you. Terima kasih. Letak tu ya. Letak habis tuan-tuan 2 hari, 4 hari, balik bawa borang tu lah cuti. Ketuk-ketuk masuk tuan-tuan. Dia tengok-tengok saya. Mana borang? Saya pernah Puan Haji. Terus dia sign. Saya kata ni baru bulan 3 Puan Haji. Ni saya ambil 4 hari. Tak boleh lagi ni Puan Haji. Aku bos, aku tahu ah. Dia jawab. Saya kata ya Allah Puan Haji, terima kasih Puan Haji. Dia kata ustaz duduk. Saya pun duduk. Bila duduk dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya kata Puan Haji, pasal apa duk ulang benda ni? Hargai anak, hargai anak. Rupanya dia ada sejarah silam, kita tak tahu tuan-tuan. Kita duk marah dia, benci dia, kita tak tackle dia. Bila saya tanya macam tu, rupanya dia ada 9 orang anak. Anak dia accident, mati on the spot atas jalan. Dia tak tahu nak buat apa, dia tension tuan-tuan. Macam mana? Dia luah perasaan marah dengan cikgu orang. Dia luah perasaan ketika meeting tuan-tuan, dia marah tu, dia beletak tu, release tension. Perhimpunan tuan-tuan sejam duduk beletak, popek. Kami meluat tuan-tuan. Saya tahu dah, oh dia ada masalah anak dia meninggal tuan-tuan, dia tak diterima. Jadi saya tahu dah, cara nak tackle dia, tackle sebut anak. Jadi bila mesyuarat aja, dia marah aja, kita pun Puan Haji, kita ada anak, kita bersyukurlah. Dia pun aku tahu dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, dalam hidup kita kalau nak ubah manusia, jangan ubah manusia, ubah diri. Kita nak ubah suami kita kakak, jangan ubah suami, ubah diri. Kita akan ubah suami kita. Kita nak ubah anak kita, jangan ubah anak, ubah diri kita. Nak suruh anak semayang, kita kena semayang, anak akan semayang. Tuan-tuan, bila saya ubah diri, cikgu-cikgu berubah habis, dengan pengetua berubah. Bila berubah tuan-tuan, ketika dia nak pencin, penolong kanan buat mesyuarat lah. Ni tuan-tuan, Puan Haji, kita nak pencin dah. Siapa nak jadi pengurusi? Ada cikgu angkat tangan saya. Siapa nak baca doa? Saya angkat tangan. Ustaz nak baca ke? Saya baca. Punchcard ustaz? Tak apa, saya baca. Ketika Puan Haji nak punchcard tuan-tuan, saya baca doa. Ya Allah, kami ada seorang pengetua, ya Allah. Ya Allah sangat baik, ya Allah. Tetapi mulutnya celupar, ya Allah. Oh, dalam doa hentam ni tuan-tuan. Bila tu, ya Allah, dia akan meninggalkan kami, tetapi banyak jasanya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kau ampun dosanya, ya Allah. Kau jadikan amalan yang dia tinggal untuk dia pungut di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosanya dan dosa kami. Panjang doa saya tu, menangis ni. Bukan pengetua tu menangis, cikgu-cikgu daripada penolong kanan sampai ni cleaner, semua teriak. Kerana apa? Pengetua ni nak pencin. Saya nak tanyalah tuan-tuan yang ada pangkat besar-besar ni, agak-agak kita berhenti, so ada orang teriak tak? Ataupun orang belakang kata apa? Belah dah, alhamdulillah, nyamun tu. Something wrong dengan kita. Kerana apa bang? Kerana mustakbiran, sombong. Sebab tu bang, jangan sombong dengan diri kita bang. Tak ada apa, pangkat pun tak ke mana kan, jawatan kita tak ke mana kan, harta kita tak ke mana. Ni saya main ni tuan-tuan, 3 jam duk dengar ni, 5 minit 3 jam duk dengar. Ada seorang hamba Allah mai daripada Bandar Perda. Dia sakit tulang belakang, sakit buah pinggang. Mai ketuk pintu. Saya buka-buka. Assalamualaikum ustaz. Ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Isteri dia kata, saya, suami saya nak jumpa ustaz. Saya kata nak jumpa, masuk. Tapi dia tak larap jalan. Tak apa. Boleh papah tak? Saya kata tak apa. Dia kata boleh. Bawa mai masuk. Terus peluk saya. Peluk teriak. Saya kata abang mai masuk, duduk dulu. Bila duduk, saya kata abang apa masalah? Ustaz, saya umur 43 tahun. Ini tuan-tuan direkam. Orang tu akan dengar nanti bila dia tengok YouTube. 43 tahun. 43 kah? Abang sakit apa? Ustaz, saya sakit tulang belakang, saya sakit buah pinggang, nak kena dialisis. Ustaz, saya baru semayang 1 Ramadan baru ni. 1 Ramadan baru semayang. Saya kata sebelum ni tak pernah semayang. Saya kata pasal apa bang? Ustaz, saya peras dengan Tuhan. Saya muda ustaz, umur 16, Tuhan bagi saya sakit belakang ustaz. Saya semayang masa tu, ayah saya suruh semayang. Lepas 16, saya tak semayang dah. Bapa saya suruh ambil wuduk, saya ambil, suruh semayang, keluar, saya kata saya semayang dah. Saya tak semayang ustaz. Bapa saya orang nombor 2 dalam kontena nasional.
Oh, maksud dia hebat lah. Saya tak semayang ustaz, saya marah dengan Tuhan, saya benci dengan Allah. Dia kata, saya tak semayang dah. Tak semayang langsung. Jumaat saya pi ustaz, saya duduk bawah pokok atas motor, pi semata-mata, tak semayang. Saya kata, betul ke abang? Betul ustaz, ni saya main ni ustaz. Saya dengar YouTube ustaz. Ustaz cerita ada seorang hamba Allah mati depan Masjidil Haram. Orang tu orang mana? Tuan-tuan, nama pakcik tu Cikgu Ma'aliyat, menantu dia duduk tu, Taman Bertam Perdana. Tuan-tuan tanya Cikgu Ma'ali, saya cerita tak pernah bohongnya. Pak mentua dia yang mati di tangan saya di depan Masjid Haram, yang dia doa ketika mana wukuf di Padang Arafah. Ya Allah, dia doa, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ya Allah. Tanya Cikgu Ma'ali, mungkin dia tak dengar, tapi saya duduk sebelah. Dia doa minta mati dalam kain ihram. Pak mentua dia duduk orang Sungai Limau. Ya Allah, bagilah aku mati dalam kain ihram ya Allah. Habis doa, saya tanya pakcik ni, dia tengok dalam YouTube, saya cerita. Saya tanya, pakcik awak doa macam tu? Dia baca, hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tak ada balasan kecuali syurga. Kalau saya mati dalam ihram, tidakkah saya syurga? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia mati sungguh dalam ihram. Ketika habis tuan-tuan pergi Muzdalifah, balik tu kami tawaf, dia jatuh depan Masjid Haram, dia mati dalam ihram. Dia mati dalam ihram, dia mati dalam wuduk, dia mati sebut Allah, dia mati pula tuan-tuan depan ni, depan Masjid Haram. Dia mati pula dah dapat haji. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga. Dia kata, ustaz saya dengar ceramah tu ustaz. Saya terfikir, ya Allah, dia mati baik, aku ni semayang pun tak. Takkan aku nak mati husnul khatimah? Tiba-tiba ustaz, satu malam ustaz, ni saya nak kena dialisis, saya tak buat ustaz, ayak pun naik penuh dada saya nak menafas tak boleh. Ketika nafas tak boleh, saya duk fikir, aku nak mati dah. Saya nak pegang isteri saya nak kejut, tak boleh. Masa tu saya minta, ya Allah, kalaulah kau bagi lagi ya Allah aku hidup pada malam ni, aku nak semayang ya Allah. Tiba-tiba saya boleh pegang isteri saya. Tiba-tiba saya bercakap, tolong bawa pergi hospital. Masa tu nampak dekat ni, dia kata, sebab saya duk dengar orang cerita, kalau sampai dekat ni tak boleh nak buat apa dah, diminta ampun pun tak jadi apa dah. Masa tu saya duk minta lagi, ya Allah bolehlah kalau aku hidup lagi. Tiba-tiba saya kejut isteri saya. Isteri saya bangun-bangun nak bawa pergi hospital. Tiba-tiba saya duduk, saya sihat. Saya fobia pergi hospital. Bila sihat, ustaz, masa itulah bila dah sihat, saya buka YouTube, tengok. Saya tak pernah tengok ustaz-ustaz, dia kata. Dalam hidup saya umur 43, malam gambar lucah, malam Maharaja Lawak, ustaz-ustaz tak ada main. Saya tak pernah semayang ustaz. Tiba-tiba ustaz, saya tengok ceramah Ustaz Abdullah Khairi, lawak best. Saya buka, saya gelak lah ustaz, ceramah ustaz. Saya kata, hang gelak hang maki aku bah. Saya gelak ustaz. Mula-mula saya minat. Akhirnya saya tengok Ustaz Zaidrus, baru minat tuan-tuan. Dalam hati saya, masa tu tak semayang lagi. Saya nak mula semayang 1 Ramadan. Tengok tu, baru nak semayang 1 Ramadan. Niat tu tak semayang lagi ustaz. Dalam hati, ya Allah, aku ni kalaulah Tuhan ambil sekarang, apa aku nak buat bekal? Akhirnya tuan-tuan masuk 1 Ramadan, baru dia semayang. Dia mai tadi, dia kata apa? Ustaz, 1 Ramadan baru semayang ustaz. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. YouTube ustaz telah membuka jiwa saya. Saya kata kat dia, abang, ingat tak trademark saya? Ya, saya tahu, hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Apabila dibaca mereka ayat Allah, diberi ceramah, diberi tazkirah, dibaca khutbah, mereka berpaling. Kerana apa? Sombong. Mustakbir, ka'an lam yasma', tak mau dengar. Kerana apa tak mau dengar? Sombong, tutup telinga. Ka'anna fi uzunahi waqra, telinga mereka tersumat. Bila tersumat, Allah kata, fabashshirhu bi'adzabil alim, bagi tahu mereka tentang azab yang pedih. Nabi kalau bagi tahu azab yang pedih, dia cakap tentang neraka. Dia akan apa? Ihmar ainahu, merah mata. Sebab tu bila bagi dalam masa 30 minit ni tuan-tuan, cerita tentang azab Allah, bagi merah mata. Nabi ihmar ainahu wa ala sautuhu, tinggi suara dia. Ada orang kata, apa duk bagi ceramah jerkah orang? Baca dalam Riyadhus Salihin, baca tengok bagaimana dihuraikan ayat, dihuraikan hadis. Nabi bila baca khutbah, bila cerita tentang neraka, tentang azab, ihmar ainahu, merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Bang, tinggi suara bang, cerita neraka, cerita azab, takkan cerita neraka. Tuan-tuan, neraka Allah
Lena semua. Ni cara aku terkah pun lena lagi. Woi, lena apa? Ni cerita azab Allah. Wa ala sautu, tinggi suara. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang tuan-tuan dengan jerekah itulah Tuhan buka pintu hidayah manusia. Dengan jerekah tuan-tuan, ada orang tuan-tuan tersentuh hatinya. Ada orang tak boleh terima. Sebab apa bang? Mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra. Kerana sombong, kerana tutup telinganya dengan taik telinganya, bukan taik telinga, kerana kesombongan yang ada. Bang, buang sifat sombong. Macam mana nak buang? Banyak sebut astaghfirullahalazim. Kita lemah bang, tak ada apa pada saya. Saya cuma cakap ya. Kalau tuan-tuan nak tumbuk saya pun boleh tumbuk. Betul tak? Tapi mana nak tahu ada orang terbuka hati dia dengan 4 kali ceramah ni. Esok malam, yang esok hari terakhir. No, hari terakhir esok, saya haraplah tuan-tuan bukan hari terakhir saya. Saya nak main lagi. Sebab di sinilah saya mula mengajar akan kitab untuk menjadi seorang ustaz. Ni di sinilah, tapi bukan di sini. No, surau lama. Surau lama dulu. Surau At-Taqwa. Saya mengajak kuliah subuh, masa tu ada 6 orang tak ramai. Lepas tu meningkat 20 orang, barulah depa upgrade, maka saya jadi kuliah subuh di sini. Tengok dah ramai dah, depa upgrade jadi kuliah maghrib. Ramai orang macam ni lah, kuliah maghrib ramai. Bila dah ramai, depa tukar aku Pulau Ketam. Lepas tu tak ada lah kuliah di sini. Saya rindu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang meluat kat aku. Tuan-tuan, esok ialah hari terakhir. Tuan-tuan tolong bantu saya. Yang banyak membantu saya membina sekolah ialah orang Bertam. Orang Bertam. Tuan-tuan pergi tengok sekolah saya. Ada kolam renang. Ada seorang hamba Allah daripada Bertam membina kolam renang di Mahat Tafiz saya. Tak payah sebut nama. Orang Bertam. Yang lain banyak orang Selangor. Orang Selangor. Saya duduk di Selangor, banyak membantu. Orang Bertam yang banyak bantu. Tapi mungkin bukan tuan-tuan kot, orang lain. Orang mana? Dan ni tadi pun orang Bertam main lagi. Main support untuk bina surau. Kalau lah tuan-tuan nak bantu saya nak buat surau tuan. Tapi saya buat macam mana? Dalam bentuk lot. Saya tak bawa hari ni sebab esok ialah hari terakhir. Saya nak bawa anak murid saya, satu lot 50. Kalau tuan-tuan boleh bawa esok duit, bantu saya. No, satu lot 50 ya. Tengok-tengok esok siapa tak main dah tuan-tuan. Pasal nak bagi 50. Esok saya nak bawa anak murid saya, satu lot surau tu 50. Saya nak buat surau. Sekarang ni dah ada dewan, dah ada kolam renang, dah ada futsal. Wahai anak muda, pilah main futsal, main badminton, support saya. Dan ada kafe. Ni Ustaz Hakimi pun dah pergi dah. Sedap dah Ustaz? Boleh no? Boleh tak sedap aku tombok hang ikut. Ada kafe apa semua. Makan western tanah, pilah bantu tuan-tuan. Pilah nak bani kolam renang, ada chalet semua cukup. Boleh masuk 300 orang tuan-tuan. Jadi esok saya nak bawa budak-budak ni tuan-tuan. Ada di kalangan budak-budak tu ialah anak yatim. Anak yatim sponsor free. Mereka mengaji sana tak perlu bayar. Cara macam mana? Ada di kalangan hamba-hamba Allah yang support saya. Jadi tuan-tuan, esok saya nak bawa tu, borang wakaf tu, tuan-tuan koyak je RM150. Bolehlah bantu saya. Sekarang ni dah dapat kutip hampir 250,000. Kita nak kutip 1 juta. Pergi tengoklah surau tu cantik tuan-tuan. Ada orang telah buat design apa semua free of charge. Dan tapak pun orang Singapura dah beli dah. Jadi tuan-tuan cuma untuk bantu untuk bina ni. Terima kasih banyak-banyak. Nah, 5.40 kita jumpa lagi esok hari terakhir. Ubi kredit, ubi kayu, semua yang ada, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.